saya cakap ayat ni, nanti baru saya tanya. Interview dua? Tak, saya ada kena sebut dulu, lepas baru saya tanya soalan. Okay. Just let me know when you're ready. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berikut adalah temu bual sejarah lisan mengenai latar belakang dan pengalaman seorang tokoh dalam bidang pendokumentasian sejarah lisan. Bersama-sama kami ialah Yang Mulia Tunku Intan binti Yang Mulia Tunku Abdul Hamid atau lebih dikenali sebagai Dayang Ku Intan, yang merupakan seorang penyanyi terkenal di tanah air. Rakaman ini dijalankan pada tarikh 8 Januari 2023 bersamaan dengan hari Ahad pada pukul 2 petang bertempat di Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Sembilan. Temu bual ini dikendalikan oleh Nur Aisyah binti Muhammad Nasir dan Muhammad Ikmal bin Ramli. Dengan segala hormatnya, temu bual ini dimulakan. Boleh anti terangkan latar belakang diri anti? Bismillah. Assalamualaikum para pendengar dan juga perakam. Latar belakang saya ni, saya selalu dikenali sebagai Dayang Ku Intan. Tapi itulah nama kelahiran saya, Dayang Ku Intan. Tapi sebenarnya di sebalik Dayang Ku Intan tu ramai yang bertanya. Even saya pernah direkodkan dalam Time Magazine mengenai keturunan latar belakang saya lah. Saya sebenarnya, kenapa orang tanya Dayang Ku Intan dan sekarang pula Tengku Intan? Sebenarnya saya berasal dari bapa saya berasal daripada Kedah. Tengku Abdul Hamid ni kerabat diraja Kedah, iaitu bapa kepada ayah saya ni, Tengku Hamid ini, Tengku Abdul Hamid ini, iaitu Tengku Tan Sri Ismail yang pernah menyandang sebagai Menteri Besar Kedah. Tak silap saya yang kedua, yang kedua. Dan Tengku Abdul Rahman itu adalah sepupu kepada atuk saya. Waktu itu sebagai Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Jadi itulah kenapa saya ni ditukarkan kembali kepada Tengku Intan dan saya Dayang Ku Intan, itu latar belakang. Dan mak saya pula berasal dari berasal daripada Gombak. Ayah saya di Kedah, di Gombak. Ibu saya ni Kamsiah Anjah ini. Kalau nak ikut latar belakang dia panjang jugalah. Jadi kami, itulah mak saya daripada Kamsiah Anjah, bapa saya Tengku Hamid, dan lahirlah saya di Kampung Pandan. Di Kampung Pandan itu daripada kecil saya dibesarkan dengan penuh kasih sayang ibu bapa saya, sehingga saya berumur 9 tahun saya sudah mulakan kerjaya saya. Jadi itulah latar belakang saya. Sekarang berapakah umur anti? Sekarang umur anti 57. Tak sabar nak ke 60. Kan? Bilakah anti dilahirkan? Anti dilahirkan pada 29 hari bulan 4 1966. Bolehkah kami tahu anti anak ke berapa? Anti anak yang ketiga. Daripada anak yang ketiga daripada berapa orang? Anggap 4. Kalau satu mak, satu bapa, 4 lah. Kalau tidak ramai. Anti ada nama panggilan tak dekat rumah? Ada. Kalau nak tahu nama panggilan, Tete. That's my childhood. Boleh anti ejek tak nama ejek anti? Tak tahulah nanti. Diorang suruh panggil Tete. Tapi we can call Intan Payung lah. My mother always sing a song Intan Payung. Kalau dekat tempat kerja pula ada tak nama panggilan? Nama panggilan nanti memang Intan. Dia akan panggil anti Intan. Sekarang anti menetap di mana?
sekarang Aunty menetap InsyaAllah sepenuhnya di Negeri Sembilan. So Aunty kerja sebagai Aunty sebagai buat masa sekarang ni bekerja sebagai, memang Aunty masih lagi menyanyi, dan Aunty juga ada aktiviti sukarela One yang Aunty ikutilah. Bermakna Aunty tak ada terhad untuk diri Aunty. Kalau sukarela tu Aunty akan buat apa-apa saja. Kalau hari ni Aunty kena tolong orang potong rumput, Aunty potong rumput lah. Kalau hari ni Aunty kena buat yang ini, Aunty suka. I like to do whatever bantuan yang sukarela yang Aunty nak buat. sukarela tu sorry Aunty ikut organisasi ke? Kadang-kadang Aunty ikut organisasi, kadang-kadang Aunty berjalan secara sendiri. Maksudnya kalau kadang-kadang organisasi Aunty pernah dulu mengikut dengan gym, membantu anak-anak di Raidatul Sakinah, dan Aunty juga ada membantu pada ibu-ibu yang mana kadang-kadang kita ni perlukan meluahkan perasaan. Aunty pernah ada experience menjaga ibu yang mengidap penyakit Alzheimer yang hilang ingatan. So Aunty selalu pergi ke hospital HUKM, Aunty tengok keadaan dari situ, dan Aunty juga kadang-kadang suka meluangkan masa bersama mereka lah, untuk sembang keluarga diorang. Dan Aunty pula banyak selalunya di hospital sebab Aunty mempunyai anak yang lahir yang mempunyai masalah hati, which is biliary atresia. So kehidupan dia dari lahir hinggalah ke akhir hayat ni banyak ke hospital. So bila Aunty dekat hospital, Aunty ambil tahu banyak mengenai penyakit, ubatan, keadaan. So Aunty tolong jugalah kalau ada dekat situ orang yang ingin sokongan, atau banyak Aunty kongsikan pengalaman Aunty. Orang kata sambil kita memujuk, kita pun terasa dipujuk, macam tu. Boleh ke Aunty kongsikan hobi yang Aunty minat sendiri? Hobi Aunty minat mestilah menyanyi kan. Selain daripada menyanyi, Aunty suka memasak. Aunty suka juga, sebab itu sekarang ni Aunty memilih tinggal di kampung. Sebab Aunty ni suka keadaan yang bebas, di mana Aunty suka binatang, Aunty suka pokok-pokok, Aunty suka tanam, membela, macam tu lah. Interesting. Binatang-binatang Aunty, kalau kita duduk di bandar, kita terhad. Kita cuma boleh bela kucing, dan even anjing pun terhad. Jadi mana Aunty di kampung sekarang, Aunty juga ada punya anjing. Dulu Aunty punya kucing 9 ekor, Maine Coon, besar-besar. So Aunty pernah bela burung, Aunty pernah bela kera, macam-macam. Tapi di bandar you tak boleh. So when I stay in kampung, saya ada benda-benda macam tu tanpa saya bela, tanpa Aunty bela. Maknanya Aunty, kalau kat rumah Aunty tu, Aunty ada, kalau kita panggil monyet dusky leaf tu, dia panggil monyet apa dia? Dia ada bahasa Melayu dia, dusky leaf. Apa dia panggil? Yang mata dia putih. Rumah Aunty ada ungka macam tu. Bukan cita. Itu ada orang panggil, ada nama dia. Aunty ada kera, beruk tu memang banyak lah. Tapi Aunty lotong. Di kawasan rumah Aunty tu juga Aunty pernah nampak tapir datang ke laman. Aunty suka binatang. So itulah hobi-hobi Aunty. So maybe one day, I don't know, mungkin Aunty pernah cakap dengan Aunty, find me yang affordable camera yang Aunty boleh rakam atau ambil gambar macam-macam. Kalau belalang ke burung ke, Aunty akan dapat macam-macam. Gambar tu Aunty simpan ke? Aunty akan simpan. I like it bebas. Sebab rumah Aunty tu berapa kali burung masuk, Aunty kita orang dapat tangkap, kita akan lepaskan. Macam burung murai yang bunyi sedap tu pun ada masuk. Burung punah banyak kali. Kalau kita tengok
binatang yang nak pupus macam spiny turtle pernah masuk rumah kita. Ni musim-musim macam ni dia akan turun. Musim kering antara anginnya akan turun. Kami akan lepaskan. Kalau jengking tu you tengok sebesar tangan kita lah besar. That's how the kampung banyak kehijauan kan. Topik rakan karib anti pula. Adakah anti menyayang rakan karib ketika kecil hingga kini? Ada. Anti selalu cakap dengan ni tolak ibu bapa lah, of course. Mak anti adalah seorang yang anti banyak bercerita, bersembang hingga walaupun waktu dia sakit pun nanti ada masalah, I still pergi kat river my mother, I talk to my mother. Kawan karib anti yang kedua adalah my sister lah, Tengku Hijah. Dia memang sampai sekarang adik Tengku Hijah. Dan sekarang ni yang paling akrab of course lah suami saya. Suami saya tempat kita marah, tempat kita menangis, mengadu, tempat kita gelak, bergurau, dan juga family lah. So rakan karib anti adalah family anti juga. Oh yes, family. Family dekat luar so far tak ada. Kawan yang disayang ramai. Kawan sahabat rapat, kawan yang kita gelak ketawa ramai. Boleh saya tahu berapa umur mak ayah anti sekarang? Kalau mereka masih ada. Ya. Kalau masih ada 100. Waktu dia meninggal pun mak anti umur 87, ayah anti dalam 80 macam. Bolehkah anti kongsikan nama adik-beradik anti? Kakak saya yang sulung Nursiah Habib. Yang kedua Tengku Syahrul Hijah. Dan anti lah Tengku Intan. Dan yang meninggal my younger sister dah meninggal, Dayang Kumilang. Boleh saya tahu berapa umur adik-beradik anti sekarang? Yang sulung? Ya. Yang sulung dah dekat 60 lebih. I'm not sure, 60 lebih. Tengku Hijah slightly older than me 1 year, which is now 58. I think so. Kan 1965. Dia awak kira balik. Yang youngest tu kalau dia masih ada, umur dia maybe dalam 54. Boleh kami tahu di mana adik-beradik anti tinggal sekarang? Mereka semua di Kuala Lumpur. Ada tak ahli keluarga anti berkecimpung dalam bidang nyanyian? In my own keluarga anti sahaja. Ya. Anti seorang aja. Manis kan awak. Anti gigit tangan. Boleh anti ceritakan latar belakang pendidikan anti? Pendidikan anti. Anti sekolah Tionghoa, sekolah Cina daripada darjah 1 hingga 6 penuh. Bila anti masuk ke tingkatan 1, anti masuk sekolah Cina juga, tapi dia cuma satu aliran saja bahasa Cina dan selainnya bahasa Malaysia lah. Sampai ke tingkatan 3, sebab anti ni minat menyanyi. Sebab masa tu ada SRP, tak silap anti. You all dah tak ada kan? My time is SRP. So anti mula suka menyanyi. So anti tak nak bersekolah. Anti ni seorang anak yang degil dan manja. Anti suka menyanyi, anti minat. Lepas tu bila anti popular, anti rasa pelajaran itu juga penting. Tapi bila kita nak belajar ni, umur tidak terhad. Jadi anti balik-balik belajar. Daripada situlah anti masuk college,
belajar apa yang nanti ambil seterusnya lah. Di sekolah rendah, mata pelajaran apa yang Aunty paling suka? Paling suka highlight matematik. Bolehkah Aunty kongsikan kenangan manis di sekolah rendah? Di sekolah rendah, oh best. You all mesti ada kan. Sekolah rendah ni sebab Aunty dikelilingi kawan bangsa Cina. Jadi bila Aunty dekat rumah, di kawan-kawan semua orang Melayu kita kan. Bila Aunty di sekolah, Aunty akan semua dikelilingi orang Cina. Ada bezanya. Bezanya orang Melayu kenakalan waktu kecil dia lain. Bila saya di sekolah, kenakalan bangsa Cina lain. Tapi kami bersahabat itu sama. Kawan tu orang kata kasih sebagai kawan tu sama lah. Tapi bezanya kalau dah. Tengok ni aircon Harakah. Dekat luar. Luar orang study. Dekat kan. Okey, kita sambung balik. Aunty bersekolah dengan anak Cina ni puas. Puas dia lain. So kita orang kenangan tu adalah suka baling macam mana ngacau lah dalam malu nak cerita kenakalan tu lah. Kita kacau cikgu. Kadang kesian kesabaran guru Ini masa kami tak ada macam sekarang. Sekarang saya tak tahu, agak berbeza lah. Sebab mak dulu family dia akan lepas kepada guru, tanggungjawab guru di sekolah. Jadi kalau kena marah, kalau kena pukul ke, itu atas kebaikan guru mengajar anak-anak. Jadi Aunty sebagai ibu, sebagai juga dulu bercerita kisah Aunty. Kita orang dulu kalau di sekolah kenangan kena rotan cakap ni perut pegang kepis ni. Kena rotan juga. Tapi kita orang ada juga yang melawan juga dengan cikgu. Jadi kadang-kadang kita kesiankan cikgu. Kenangan manis tu saya pernah buat cikgu menangis. Ramai-ramai bukan only me. Ramai-ramai kita pakat. Because kenangan manis tu kita tahu guru ni baik. Aunty ni ikhlas ni. Kita akan cakap, kita akan buat macam ni. Bising-bising jangan dengar apa pun cikgu. Sebab kita tahu cikgu tu baik. Kadang-kadang ni anak-anak murid ni dia tahu kelemahan cikgu tu di mana tau. So kita akan buat macam tu sehingga kan cikgu tu give up, menangis, dia tak nak mengajar, dia pergi panggil disiplin, dia masuk, disiplin tu keluar, kerja dia hanya menulis saja, dia tak nak ambil tahu benda lain dah. Dia merajuk. So bila dia merajuk tu, kita mengambil masa seminggu untuk pujuk cikgu tu balik, rasa bersalah. Termasuklah anak-anak Melayu dan juga anak Cina, dan cikgu itu seorang cikgu Melayu. Saya tak nak sebut nama cikgu tu lah. Dan ada lagi satu cikgu tu, sebab Aunty ni suka juga, suka menyanyi. Jadi kenangan manis ni Aunty kadang-kadang tak pergi sekolah, tidur di rumah, belajar di rumah. Cikgu ni datang rumah saya, Cikgu Umar tu kenangan manis. Dia datang rumah saya, Cikgu Umar. Kalau dia Monday tak tahu sekolah, Aunty sekolah Confucian. Cikgu Umar ni datang rumah jumpa mak Aunty. Dan dia bercakap dengan mak Aunty sampai dia menangis. Dia kata Dayang Ku Intan ni, nama Cina Aunty Ku Yingtan. Itu nama Cina. So dia panggil Ku Yingtan ni seorang murid yang pandai. Kalau sayang, dia kata, biarkan Aunty. Kalau dulu sekarang tak tahu, 3 hari nak masuk seminggu, cikgu akan datang kat rumah. Itu zaman Aunty. They will come to the house, they will ask why. Dia tengok keadaan rumah. Sekarang macam tu lagi ke? Kadang-kadang 3 bulan nanti dengar ada mak tak tahu Zaman Aunty tak. 3 hari, 4 hari cikgu akan datang ke rumah. Akan jumpa dengan mak Aunty, dia akan tanya. So mak Aunty explain lah why Aunty tak pergi sekolah. Dia kata Intan ni, Aunty ni kalau tak pergi sekolah, Aunty akan duduk di rumah juga. Aunty tak ada merayau di luar. Aunty akan duduk di rumah juga. Duduk kat rumah pun Aunty suka baca. Aunty suka nak tahu
Actually kalau you nak tahu apa saja, all in the books. Back to kita punya topik, apa kenangan. Itulah dia kenangan manis. Tempat aunty makan di sekolah Cina, I have to bring my own food. Because dia ada, tapi dia ada section lah, section yang makan halal. Tapi aunty ni makan memilih. Aunty tak suka tu, tak suka ini, walaupun halal lah tak minat. So I bring my own food. Yang paling best sekali, kita anak-anak Melayu makan tepi longkang, kaki dalam longkang. Itu yang paling best. Itu tempat makan longkang kering lah. Itulah dia. Itu kenangan manis. Kalau kenangan pahit pula? Kenangan pahit. Aduh. Masa aunty di sekolah ya. Di sekolah. Aunty masa sekolah darjah 3. Aunty kita orang ada macam latihan spelling English. So aunty salah spelling teruk. Aunty kena sebat kat kaki sampai kaki aunty terkeluar darah. Itu kenangan pahit. Itu my father hantar someone yang jaga kita orang ni pergi jumpa cikgu lah. Why you have to rotan sampai. Tapi bukan kerana dia bangsa lain, saya bangsa lain, tidak. Murid yang anak Cina pun dengan saya anak Melayu, kita kena. Satu salah, satu rotan. You bayangkan kalau 5 salah, 5 rotan, 10 salah, 10 rotan. Macam tu. Rotan bukan dekat tangan, kita rotan dekat betis. Sampai nanti berdarah. Itu saja kenangan pahit. Tapi nanti ada satu je nanti nak masuk balik kenangan manis yang nanti rasa dah tak ada kot cikgu tu. Nanti nak sangat jumpa dia, cikgu Cina. Dia ni berbangsa Cina, dia akan pakai chongsam every time. Masa tu standard 1 nanti baru masuk sekolah. Sekolah standard 1 nanti dekat Pudu. Kalau hantar Pudu tu memang full Chinese kan. Dia setiap kali dia mesti pakai chongsam. Dia panggil aunty. Orang semua dah balik, dia akan panggil aunty. Dia kata you a bit lemah dalam tulisan. Aunty pandai cakap dalam tulisan Cina, aunty a bit lemah. Dia akan ajar aunty. Dia meluangkan masa dia dengan aunty one to one. You see passion of teacher, kesabaran gitu. Duduk dengan aunty, sekurang-kurangnya setengah jam, paling cepat, paling lambat 1 jam. Dia akan cakap dengan aunty, ni apa, ni apa. Tu yang dia tulis nama aunty. Dia yang cari nama aunty tu, Ku Ying Tan. Sampai sekarang aunty bawa dalam tulisan Mandarin. Dia lupalah nama dia. But I can remember how she look like. Itulah another kenangan manis. Dari sekolah dah ke aunty bercita-cita nak jadi penyanyi? Okay. Aunty dari sekolah rendah, you know, bapa aunty ni banyak isteri. Okay. She has a few wife. My mother is the yang sulung. Jadi kadang-kadang kita orang ni terbiar. Itulah kadang-kadang sedihnya aunty nak pergi sekolah. Kami masa tu tak mampu nak bayar yuran. Yuran tak banyak masa tu, RM2. Sekarang yuran masih RM2 ke? So masa tu aunty yuran RM2 pun kadang-kadang tak mampu. Because dulu kita nak makan, nak bayar, mana penting, makan atau bayar yuran. So yuran kita tak bayar. Buku beli tak ada, pinjaman. Sebab kalau buat pinjaman tu dia tengoklah your father siapa-siapa kan. Tapi macam aunty ni tidak dapat kelayakan untuk buku pinjaman. Sebab ada orang yang lebih lagi susah kan. Jadi buku lagi. So jadi yuran tu, itu yang aunty tak suka ingatlah waktu kecil. Jadi dalam kesusahan itu aunty dah, you asking tadi mula career soalannya untuk menyanyi. Daripada situ aunty sebenarnya mula tak minat jadi penyanyi tau. Aunty suka jadi nurse. Kan orang dulu ada toy nurse tu kan, doktor. Not even a doctor, I want to be a nurse. Nak jaga orang sakit, suka. Tapi bila aunty membesar, dia cakap dengan my mother, macam mana kalau kita nak cari duit extra untuk membantu. Aunty masa kecil-kecil pernah juga berniaga sayur di Chowkit Road, tolong makcik. Sebab di Chowkit Road tu ramai makcik aunty kat situ. So aunty akan pergi kat situ meniaga, dapatlah upah, dapat upah. Sekali aunty tengok satu hari orang suka penyanyi. Zaman aunty kecil-kecil dulu kita ada fun fair.
Funfair ni you can see, kalau you nak tengok artis macam sekarang konsert lah, Ella gitu kan, konsert Awi ke, you know, dan Quintan dulu konsert dengan Ramli Sarip, JJ. Jadi zaman nanti tu Funfair. Kalau kita nak tengok Zaleha Hamid masa tu, kita tengok Funfair, termenung lah, oh seronok ni. Sebab aunty pun pernah nyanyi Funfair. So I think kalau orang yang pakai baju kilat-kilat ni, kasut dia kilat-kilat kan, mesti duit banyak. Masa aunty kecil, masa darjah 3 macam tu, mesti duit banyak. Aku nak menyanyi lah. So aunty bercepur lah, cakap dengan mak aunty. Sebab aunty dulu kecil-kecil, aunty tak boleh tengok plug tu tau. Plug yang ada tu, aunty akan ambil tu, aunty akan pegang, aunty akan taruh something, I will step on it, I will sing. Aunty nyanyi lagu Hindustan, lagu apa semua aunty nyanyi. So my mother, mak aunty ni, dia akan biarkan aunty, dia orang semua tengok aunty menyanyi lah. Kalau balik sekolah dalam bas tu, aunty akan menyanyi lagu Hindustan. Masa tu mak semua lagu Hindustan, rekod lagu Hindustan lah dalam bas tu. Jadi orang kat dalam bas depan tu, aunty boleh dengar kadang-kadang dia gelakkan aunty tau. Aunty menyanyi kat tingkap, ni kan bas kan, aunty kat tingkap, aunty menyanyi, dia mesti dengar kat sini kan. Oh, tanpa sedar diri, menjerit macam begitu punya nikmat menyanyi. Because dalam kepala otak aunty, menyanyi mesti dapat banyak duit. So, aunty menyanyi dekat rumah, mak aunty kumpul duit, belikan barang-barang untuk menyanyi. Dia panggil kugiran zaman dulu. Drum set, gitar. So, dia orang panggil orang jadi backup masa tu, musician, menyanyi apa semua. Bila jadi macam tu, aunty pergi rumah orang kahwin. Aunty become popular at that time. Orang kahwin je panggil penyanyi Benci Tapi Rindu. At that time dia orang kenal aunty sebagai Benci Tapi Rindu. Masa tu lagu popular Benci Tapi Rindu daripada Indonesia, Diana Nasution. Lagu tu tinggi, tapi aunty boleh nyanyi. So kalau orang kahwin dia panggil penyanyi Benci Tapi Rindu. Dia tak panggil Diana Quintan masa tu. So masa tu bayaran besar kalau tiap-tiap minggu aunty dapat RM2. Kalau 4 minggu, RM2, RM2.5, ada orang bagi RM5, ada orang macam gini kan. Wah, best ni aku dapat duit ni. So daripada situ bila dah menyanyi orang kahwin, aunty sampai terkenal luar daripada kampung Pandan nanti tu. Orang kat Keramat dah panggil aunty, orang Kampung Baru panggil, sampai kita pergi ke Kedah. Kalau pergi Kedah tu dapat lebih lah, RM25. Tu kira besar lah tu, RM25 at that time. So masa tu zaman kanak-kanak pula, aunty dijemput oleh Jama Kedir menyanyi di radio. Aunty nyanyi program di radio at that time bayaran besar lah. Jadi aunty dah nampak lah, rupanya menyanyi ni boleh mendatangkan duit lah, belanja. Tapi macam mana aku punya nak jadi nurse ni, aunty cakap. Bila aunty kata nak jadi nurse, tak apalah, aku menyanyi, dah lupa dah nurse tu. Dah nak popular ni, dah pergi radio, ni dengan TV nak panggil. Lepas tu aunty kata menyanyi di kelab-kelab malam pula. Masa aunty menyanyi di kelab malam, aunty gaji besar. Dengan umur yang muda, aunty dah bergaji besar, tapi masih pergi sekolah lagi. Sampai cikgu aunty kata, ni apa ni pergi sekolah pakai maskara ni? Sebab aunty kata aunty make up. Lepas tu dia kata, kenapa make up? Aunty kata aunty menyanyi malam. Oh, aunty tak ada sebut nama cikgu kan. Oh, menyanyi. Dia cakap, gaji berapa? So aunty sebut gaji aunty. Lagi besar pada gaji kita. Aunty ingat lagi cikgu tu cakap. Itulah dia. Daripada situ aunty memang minat terus menerus. Banyak lagi lah cerita popular. Tadi aunty ada kata yang aunty sambung pelajaran di college. Di college mana ke aunty? Aunty ambil Damansara College. Damansara College. Dari tahun berapa ke tahun? Aunty ambil intermediate English daripada I think what year? Dia cakap kenal uncle pun aunty boleh ingat. I met I think tahun 82. Damansara College. Nanti ambil intermediate English, lepas tu nanti ada ambil business law. Tapi business law tu nanti ambil halfway.
Aunty ni satu perangai yang aunty suka belajar. Kalau aunty dah dapat method dia macam mana, so I come up with my own formula with the method. I always like that. Suka macam tu. Siapa yang galakkan aunty sambung pelajaran? Itu aunty sendiri, because my mother bukan orang educated. My mother is very orang kampung. So aunty sendiri. But not my father side. My father side ni dia memang professor lah. My mother saya ni anak mak. Yang aunty ambil kursus tu diploma kan? Aunty ambil diploma. Berapa tahun aunty lakukan? Aunty tak ambil degree, I think about 1.5 years kan diploma at that time. Tapi sekarang if you do online, you can go faster, right? Tu anak aunty nak sambung belajar, because dia homeschool. When you homeschool, bila you belajar cepat, you cepat habis. Aunty ada praktikal tak waktu diploma? Ada English lah, practical intermediate English ni, you speak English everywhere, you meet your friend, you ask question and you come back with the story and the history and all that lah kan. Itulah. You all punya practical lain lah, jauh beza. Private college is berbeza lah dia punya tu kan. But I think you all punya is much better benefit, more serious lah. Serius nampak muka semua. Aunty ada kenangan pahit di waktu sama belajar? College? Tak nak lah ingat. Pasal apa tau? Because private college, who wants to control you? You macam bebas tau. You nak masuk kelas suka hati you. You nak keluar, siapa nak stop? Kan? So, it's not the good memories. Kalau kenangan manis? Kenangan manis melepak lah kan. Waktu makan, orang dah masuk kelas, kita melepak lagi. Suka hati. Boleh kami tahu bila aunty mendirikan rumah tangga? Aunty kahwin waktu muda. Aunty sambung college tu selepas aunty dua perkahwinan ni. Cerita ni pun tak banyak orang tahu, since you all nak bukan. First marriage aunty kahwin umur aunty 14 nak ke 15, very young age. Sebab masa tu aunty dah menyanyi di kelab malam. Aunty dapat kontrak dengan hotel 5 bintang satu Malaysia bersama grup aunty. Jadi bila aunty bersama dengan grup aunty tu, mak aunty tak bagi nak pergi jauh-jauh. Siapa nak jaga anak dara kan, muda. So waktu tu aunty berkahwin lah dengan one of my group punya leader tu. So dia jaga aunty dan juga ala-ala Celine Dion lah kono. Masuk dah. Dia dengan aunty. So kita bernikah. So aunty duduk di Johor lama. Daripada situlah titik permulaan dia Dayangku Intan lahir, di Johor Bahru. Aunty duduk dengan dia. Sebab waktu di kelab-kelab 5 bintang ni memang aunty popular. Aunty pergi ke Pahang, ke Fraser's Hill, Kuala Lumpur. Masa tu aunty dengan penyanyi, ada yang bersama dengan aunty jugalah sekarang, yang pernah bekerja kami side by side kan. Semasa aunty di Johor lah bermulanya. Untuk perkahwinan kedua, ketika itu umur aunty berapa? Kahwinan yang kedua? Ya. 18. Aunty bercerai. Lepas aunty melahirkan seorang anak, aunty bercerai. Lepas tu aunty jumpa uncle, terus kena kurung. Tak boleh bercerai. Aunty umur 18 tu. Okay, aunty berkahwin 14, 15, 16 aunty lahirkan anak aunty. 16 aunty lahirkan anak aunty. Aunty bercerai. Lepas tu nak masuk bila dah 18, aunty masa tu popular dengan lagu Semakin Hari Semakin Sayang. Aunty kena uncle.
dan kami berkahwin. Bagaimana suasana kenduri anti pada waktu itu? Kenduri? Ya. Oh, me, Aunty dah popular pun Aunty tak percaya pada kahwin buat besar-besaran. Sorry girls. Because pada tu Aunty duit tu Aunty, sebab kita kerja pada kecil tau. So Aunty don't have that fairy tale nak duduk beautiful, tak ada. I have that money, lebih baik kita gunakan benda yang berfaedah. Hilanglah impian you. So Aunty angkat nikah, Aunty kahwin. Dua perkahwinan yang sama. Waktu sebelum popular, selepas Aunty popular sebagai Dan Queen Intan. Aunty tak ada Aunty tak ada pun kata wedding ni habis this much, tak ada. Okay, kalau anti tak keberatan, boleh tak kami nak tahu sedikit latar belakang suami anti? Tak berat pun. Suami Aunty, bapa dia seorang pegawai tinggi Rizda, iaitu Yahil, Rosman Yahil. Dia anak yang ke apa ya? Sekejap Aunty kira, tak payahlah tahu anak apa, tak payah kan? Dia Rosman Yahil, bersekolah di St. John. Itulah waktu Aunty kenal dia sebagai seorang DJ di kelab-kelab malam. Oh, juga orang seni tak boleh lari di kelab malam. Itulah Cerita pasal anak Aunty pula. anak Aunty. Dia tak Aunty ceritakan lebih lanjut mengenai anak Anak Aunty yang sulung tu sekarang umur dah 40. Masa dia perkahwinan Aunty yang pertama tu, dia lahir, tapi bila dia berumur 7 bulan Aunty bercerai. 7 bulan Aunty bercerai. So dia bersama Aunty dan besar di mata Aunty lah, without the father. So pada dia, suami Aunty yang kedua ni lah bapa dia lah. Yang kedua, which is anak suami Aunty yang current ni, berumur sekarang 31. Because numbers to me doesn't matter, kan? So itu orang tanya umur Aunty berapa, Aunty lupa. Because I always thought maybe 20, maybe my age 40, or maybe So anak Aunty yang nombor 2 tu umur 30. Dia seorang dia pelajar Al-Quran, Hafiz, dan dia juga belajar mengenai hadis. Tetapi dia seorang sekarang ni is a music producer. Dia beralih kepada music sebab mungkin minat kan. Tapi dia tak pernah meninggalkan Al-Quran lah. Music, dan dia ada melahirkan beberapa single, tapi bukan di Malaysia. Dia melahirkan single di luar negara. Lagu dia bukan pasal cinta, tapi lagu dia popular juga di cinta. Kita ni bukan bercinta dengan, kita ni bercinta dengan agama, dengan apa yang Allah. Dia lagu dia laris di England, dapat play yang tinggi lah. Jadi sekarang dia ada buat single Aunty yang terbaru, dia yang buat. So itu anak Aunty yang kedua. Anak Aunty yang ketiga, kalau masih ada, umur dia adalah 23. 26. Oh my God. 26. Umur 26 dia meninggal, umur, ingat dia masih baru meninggal. Umur dia meninggal umur 22. Dia lahir tanpa hempedu. Seorang yang bijak, yang pandai, walaupun doktor kata dia mungkin mendapat kecacatan otak kerana dia punya penyakit panas yang terlalu tinggi. Tapi she's smart, she's brilliant. Dia pelukis anime yang cantik, dan dia boleh juga menyanyi, boleh main gitar. Memang cantik. Tapi dia buat pembedahan hati, pemindahan hati yang didermakan oleh adik dia. Dia bertahan selama 2 minggu di ICU dan dia pulang pada Maha Pencipta. Itu anak yang kedua. Anak yang keempat,
Anak yang ketiga sorry. Yang itulah usia kan, tapi tak nak sebut number. Ini anak yang keempat. Anak aunty yang keempat ni adalah sama dengan kakak dia. Dia very close, macam twin. Daripada kecil sampai besar. Dia memang homeschool oleh kerana kakak dia ni tak boleh pergi ke sekolah. Aunty pernah hantar sekolah private seramai satu kelas dalam 20 orang. Sampai tak boleh pindah ke sekolah yang satu sekolah tu tak sampai 50 orang. So pun tak boleh. Cikgu datang kat rumah mengajar pun dia akan, sebab dia immune system dia rendah. Sampai sehingga diorang ni aunty buat method, ada kawan tunjuk, aunty search macam mana education and all that. So dia belajar kat rumah. Jadi kakak dia belajar kat rumah ni tak nak pergi sekolah lah. So dia nak ikut kakak dia lah. Dia ikut kakak dia, belajar sama-sama sehingga dia lalui lah apa. Dia anak aunty yang kecil ni dia melalui dia yang paling rapat dengan aunty, sebab dia dengan kakak dia ni lah very close me. Kalau sakit dia ni, yang ini selalu kena tinggal tau daripada kecil. Akak selalu kat hospital, aunty selalu kat hospital dengan kakak dia selalu tinggal kat rumah. Jadi dia bila nak buat pemindahan hati tu, dia kasih hati dia dekat kakak dia, dan mengambil masa juga lama untuk dia nak harungi itulah. Tapi dia ada juga buat ambil counselling bersama pakar macam mana nak lalui semua ni. So far alhamdulillah sekarang dia pun nak teruskan belajar dengan mengambil hadis dan Quran. Umur dia berapa? Oh lupa, 24 24 lupa. Boleh tak aunty kongsikan nama-nama anak aunty? Oh, yang sulung Wanku Muhammad Syaifuddin. Boleh? Eja tahu? Dia orang selalu pelik eja anak aunty. SYAIFULDEAN. Your record kan? Wanku Muhammad Syaifuddin. Yang kedua Wanku Muhammad juga, Rushduddin. RUSYDDEAN. Yang nombor 3 Wanku Intan Syarafana. SYARAFANA. Budak ni Wanku sama juga, Wanku Muhammad Ruknuddin. RUKNUDDEAN. Muhammad penuh panjang Muhammad. Itulah orang marah. Panjang. Bapak pendek Rosman. Kan? Bagaimana aunty mendidik anak-anak aunty kat rumah? Bela? Mendidik. Oh, mendidik. Betul lah tu, bela. Aunty mendidik, no, aunty always, you can interview them also. Aunty mendidik anak aunty macam kawan, like my mother did to me. Because aunty tak nak diorang rahsiakan dengan aunty, dan aunty suka berkongsi, dan aunty juga mendengar rintihan diorang. If I can solve the problem, aunty akan solve bersama dengan diorang. So that's how I mendidik. Tapi aunty dengan agama yang kurang dan teragak-agak, but my children, aunty make sure yang diorang tahu agama sekurang-kurangnya. Kalau boleh penuh sepenuh-penuhnya, penuh lah. Tapi mesti tahu agama. And aunty mendidik anak-anak aunty bagi full lah. Aunty tak ada macam, aunty tak ada nak marah, nak kasar-kasar. Aunty tak suka. Aunty suka berbincang. Tapi kalau aunty marah, diorang tahu sebab aunty akan panggil diorang dengan nama penuh. Kalau aunty tengah marah tu, aunty panggil, for example, Wanku Muhammad Ruknuddin. So diorang tahu aunty, oh, you better be careful man, dia dah marah. Itu kalau aunty panggil nama anak, Wanku Intan Syarafana,
Dia orang akan tahu yang itu marahlah tu. Tadi Aunty ada cerita yang Aunty ada terlibat dalam kerja lain sebelum jadi penyanyi. Berapa lama Aunty Kerja apa tu? Yang Aunty sebelum nyanyi? Menyanyi ke? Sebelum. Sebelum popular. Sebelum dalam bidang nyanyian. Sebelum Aunty pernah berniaga di Chocolate Road. Aunty cakap tu kan? Nak tahu kan? Berapa lama? Aunty berniaga tu dengan makcik Aunty. Aunty dapat gaji satu hari RM2. Masa tu Aunty naik bas mini 45 sen daripada Kampandan ke Chowkit. 45 sen. So Aunty akan pergi pagi. Kalau Aunty pergi sekolah petang, Aunty akan pergi pagi. Aunty masa tu 9 tahun. Kalau Aunty pergi sekolah petang, dulu kan ada sekolah petang betul 6 pagi kan. Best kan masa tu? Sekarang tak ada dah kan? Masa tu best. Kita tak sabar nak tunggu sekolah petang, tak sabar tunggu sekolah pagi, you know. So kalau Aunty sekolah pagi, Aunty akan pergi berniaga lepas balik sekolah petang. So every day I got RM2 to help my mother. To help my mother belilah barang-barang dapur. Lepas situ Chowkit, jual sayur. Kalau Aunty pergi pagi, Aunty akan sampai di situ bas yang pertama. Bas yang pertama pasal apa? Kami akan merebut sayur untuk dijual. Aunty suka macam tu. Even though I 9, 10 years old, suka. I think Aunty berniaga tu sampai 2 tahun, 3 tahun jugalah. Satu kalau masuk kat dalam Chowkit, bukan Chowkit sekarang, yang dulu semua kenal Aunty sebab Aunty mulut suka nyanyi dalam tu, buat show juga dalam tu, menyanyi kan, pakai seluar pendek Aunty. Nyanyi, bawa sayur kan. Tegur nyonya tu, tegur orang ni, apek tu, semua jadi kawan. Ada yang dekat depan tu, ada orang India tu, semua jadi kawan lah. Dia orang memang kenal Aunty lah. So bila Aunty balik lah, kalau ada orang ingat lah, Aunty naik bas 45, bas mini tu kan, dengan baju Chowkit Aunty tu punya bau rebung, bau ikan, bau daging tak tahu. Aunty akan naik bas. Kadang Aunty tengok ada orang pegang tisu kat sebelah Aunty, tutup hidung dia. Bayangkan Aunty bawa pasal kan balik Kampung Pandan. Dia tak tahu yang bau busuk tu. Oh, dah ibu intan rupanya. Kan? Tutup macam ni. Bau busuk. Itu dia. Itu Aunty bekerja. Lama juga. RM2. Dari RM2 tu Aunty ingat lagi. Aunty dapat kumpul kan. Bila hari raya buat kuih raya. Aunty suka cari duit lah kecil. Suka buat jual itu, jual ini. I have my own shop at home. Benda-benda macam tu. Kuih raya sendiri? Kuih raya? Kuih raya my sister akan buat. So bila certain time tu my father, bila kahwin ni baru, people dia kadang ada lupa lah kita orang setahun, 2 tahun. Jadi bila hari raya is quite sedih lah. Jadi Aunty akan jual lah. You remember tak tikam-tikam dulu? Dulu kalau ada jual tikam-tikam RM10, you pay, you cabut, lepas tu you buka. Oh, Aunty ada jual tu. You buka, nanti you. So Aunty kumpul duit situ, Aunty jual kacang-kacang. So from there, Aunty kumpul, Aunty bagi my sister. Oh, now I kumpul duit RM20 lah. So Aunty ambil lah, belilah barang-barang kuih. So untuk kuih raya, macam tu. Actually my life is fun. Kehidupan yang, sebab itu kadang orang kata, kau ni relax saja, you know, macam rumah Aunty kan. Bubuh bau ni dapur, bubuh Aunty keluar dekat dalam IC kalau you buka. I have to smile. Kita memanglah susah. Kita kena terima apa yang datang. Betul tak? You nangis kadang-kadang benda dah berlaku. So what you do, kita bersyukur dan untuk kita lah. Bersyukur kita dapat upah. Allah bagi kita ganjaran yang lebih baik. Jangan masam. Yeah, that's beautiful life. Okay, sekarang kita beralih kepada soalan umum tentang seni nyanyian dan aku intan. Boleh Aunty kongsikan pendapat Aunty tentang dunia seni nyanyian? Tak usah. Saya ni agak busy. Cakap dengan tengah kerja ni. Macam mana tadi? Umum ya?
pendapat Anti tentang dunia seni nyanyian? Seni nyanyian Anti umum secara macam mana? Rakaman ke? Tentang dunia seni nyanyian. Besar ya. Daripada segi mula-mula Anti merakamkan suara, Anti masa you nak tahu Anti punya perjalanan Anti umum itu ke atau macam mana? Bidang nyanyian itu sendiri. Pendapat Anti. Pendapat Anti mengenai bidang nyanyian sekarang ini. Kita kena perlu berubah. Kita kena perlu berubah. Maksud Anti itu kita dah ditinggalkan. Kita dah ditinggal, kalau bahasa kasar kita dah ketinggalan zaman. Maaf saya cakap. Sebab orang negara jiran dah meninggalkan kita jauh dari segi ciptaan mereka, alunan lagu mereka, dari sound mereka. Macam zaman nanti kita orang doing well kalau kita orang betul-betul jaga career tau. We are doing very well dengan keuangan, kalau kita pandai manage lah. Tapi sekarang lain. Sekarang artis-artis struggle, pelakon struggle, penyanyi struggle. So sebenarnya kita perlu juga kerajaan membantu menyusun, di mana bukan menyusun, menetapkan royalty persembahan untuk pencipta lagu, untuk penyanyi sembahan, untuk rakaman. Sebab sekarang ni kita orang tidak dapat perfect royalty yang baik. Penat-penat nyanyi kan, kita ingat kita dapat 100 tapi kita dapat RM1 macam tu. So kita kena ubah. Sebab kalau Anti kata secara umum, macam Anti keluar TV bayaran sekali tapi keluar sampai bila-bila. Mungkin Anti merakamkan umur 20 tahun, dibayar waktu tu, tapi sampai umur Anti 50 tahun pun akan dimainkan tanpa royalty. So Anti, sebab kita banyak channel-channel TV, kita ada 1, 2, TV3, kita ada Astro, kita ada itu Astro pula private. So kita kena, kerajaan kena mengambil alih bahagian itu, menhadkan artis. Kalau kita tengok di luar negara, kalau dia orang buat persembahan TV, kalau dia orang buat apa, dia orang akan dapat bayaran yang bagus sebenarnya. Seperti mana kalau magazine, kalau dulu kita tengok magazine jual tau. Artis ambil gambar tak dapat bayaran. Tapi buat masa sekarang ni alhamdulillah, apabila you ada your own channel TV, you ada you punya magazine ke apa, so you boleh buat duit you sendiri, you boleh keluarkan cerita you sendiri. Macam sekarang nanti nak cerita belayam, tak payah nak pergi reporter kan minta tolong, ceritalah aku ternak ayam sekarang. Tak ada. Sekarang kita boleh keluar cakap dekat kita punya own page media kan. Saya sekarang tak payah nak beli apa-apa, saya dah buat sendiri. Macam tu. Cakap pasal telur dia orang marah. Pada pendapat Anti, bidang nyanyian ni terbahagi pada berapa genre? Okey, kalau you cakap seni tak ada terhad tau. Okey. Kalau daripada zaman nanti dulu ada asli, keroncong ataupun dangdut. Tapi sekarang ni nanti tengok dia orang ada nama dia orang sendiri. Walaupun beat dia orang dangdut, dia orang tak panggil dangdut. They have their own beat. Kalau dia orang kata rock, sekarang ni tak panggil dah macam tu. Bunyi rock tapi yang kata ini lagu rock, bukan. They have their own name. Jadi dalam seni ni Anti takkan ada terhad dia besar. You tak boleh nak kata ni saja, tak. Seni ni memang besar. Tiada terhad dia. Itu seni sebenarnya ikut you punya karyawan you lah. Apa you nak buat, apa you nak cantikkan. Macam kita, you kata secara umum Anti cuma tegur bahagian nyanyi, bukan lakonan. Kita ni memang dah orang kata tak membesar lah, tidak cantik macam tu. Apakah keistimewaan dunia nyanyian ini bagi pandangan Anti? Keistimewaan? Okey.
Kalau kita fikirkan, Allah bagi kita, selalu orang cakap, oh menyanyi tak baik, tak elok lah, haram apa semua. Tak, itu semua dari Allah. Bukan semua orang boleh menyanyi dengan baik, right? Bukan semua orang boleh menyanyi dengan baik. Tetapi apabila you jadi seorang penyanyi, you boleh mengalunkan lagu dengan baik, you boleh menjadi popular, orang suka. Daripada situlah you ambil peluang keemasan you tu, menunjukkan contoh yang baik. Maksud anti tu, contoh yang baik tu, janganlah kita buat perkara yang boleh diikut. Sebab kita ni bila jadi seni, orang ikut pakaian kita, makeup kita, lipstick kita. Anti sampai sekarang orang tanya lipstick, pakai lipstick macam mana? Anti kata tak tahu nak cakap. Saya tahu merah, lepas tu saya tahu colour kelabu, jadilah colour ni. That's me, you know? Orang tanya, orang nak ikut foundation apa you pakai. Tapi kalau you kira you nak pakai baju yang tak cukup kain, orang ikutlah tak cukup kain. Tapi alhamdulillah lah kita sekarang dah boleh dipanggilkan semua pakaian macam ni, oh bagus. Macam zaman nanti dulu, nanti pun pakai tak bagus kan. Pada pendapat Anti lah, adakah lagu sekarang beri pengajaran dan pengalaman hidup seperti dulu? You mean meaning of the song ke you nak comparekan lagu dulu dan sekarang? Lagu yang sekarang masih beri pengajaran atau pengalaman? Okay. Tidak. Anti tegur tadi kita punya muzik dah ketinggalan ke belakang. Bukan kerana anti merendahkan pencipta-pencipta karya-karya yang baru-baru dari anak-anak muda ni. Itu tak. Sebab itu anti sokong. Sebab kita kena ada pelapis. Sebab macam mana anti kata tadi, kalau dulu diorang kata dangdut, sekarang diorang tak panggil dangdut. Kalau dulu kita kata R&B, sekarang diorang tak panggil dah. Diorang panggil jazz, diorang tak panggil dah. They have their own name. Tetapi anti cuma kata anak-anak muda ni macam muzik sekarang ni terkongkong dan anti tidak suka atau berminat kepada orang yang mengata pencipta atau anak-anak muda sekarang mencipta lagu tak bagus. Sebab there's nothing new for them to learn lah. Tak ada yang baik, contoh yang baik. Tapi anti sebagai seorang penyanyi yang tahu muzik, anti tak nak menekan diorang kata diorang tak bagus. They have to come up. Kita kena bantu diorang, kita kena berkongsi dengan diorang, menurunkan lagi seni-seni yang baik, yang bagus. Saya tanya, adakah album pertama Anti jadi batu loncatan untuk Anti menempa nama dalam industri nyanyian? Tak, Anti punya album yang pertama tidak popular. Tapi Anti mengambil masa dekat setahun macam mana nak promote the album. Tetapi lagu tu popular now. Selepas Anti dah tua, dah repot kan, baru lagu tu popular, album yang pertama. Album yang kedua Anti popular daripada tahun 82. Lagu tu melonjak naik lah. Kalau dulu ada carta minggu kan, kira lagu dan Quintana Semakin Rindu, Semakin Sayang tu. Okey Anti, apakah perbezaan produksi muzik dahulu dengan sekarang? Kalau you kata sound, sama juga. Dulu ada yang sound very good sound, particular sound yang bagus rakamannya, ada sound yang tak berapa bagus. Sekarang pun sama juga, ada yang bagus, ada yang tak bagus. Tak ada bezanya. Cuma kadang-kadang penyanyi tu lontaran nyanyian dia sekarang dengan dulu berbeza lah. Sebab Anti dengar juga lagu indie anak-anak Anti bagi dengar. Ada juga penyanyi sekarang yang nyanyi dengan baik, lontaran baik, sebutan yang baik. Tapi masa zaman Anti dulu, sebutan kalau dalam rakaman kena clear. Kalau kita sebut kasih, kena ada H tu kena keluar. Jangan kau ngapa-ngapa, tak boleh. Kalau dulu kau kenapa atau mengapa kena keluar sebiji. Itulah dia kena keluar, itulah dia. Tak boleh itulah dia, dan lagu sekarang tak boleh. Dulu itu saja beza dia.
Adakah teknologi dan peralatan yang digunakan di set rakaman masih sama seperti dahulu? Berbeza sudah. Anti dulu kan masuk studio, anti pergi ke Singapura kan, pergi ke Malaysia. Kita akan masuk, I think our studio is bigger than this. Untuk sound engineer saja. Tapi sekarang, anak saya yang punya studio sendiri, you all semua computerized kan? Kalau anti rakam single anti yang tak baru juga lah, I think 1 year dah. Anti rakam, kira anti adalah pitching saya. Anti tak puas hati tau bila anti nyanyi, ni pitching dia lari nak bawa balik. Anak anti kata, tak, no need. Ma, komputer tu boleh adjust. You see, kalau sekarang you nyanyi, bunyi record rusak pun akan bunyi, dia jadi cantik. So you jangan heran lah kalau orang tu kat dalam radio kan, you penuh perasaan, feeling, tiba-tiba you tengok live dia show, you macam tu. You jangan heran. Itulah hakikat sebenarnya. Okey, Adik, sekarang kita beralih pada soalan khusus tentang bidang nyanyian juga. Okey, boleh ke kami tahu kenapa Anti memilih bidang nyanyian sebagai pilihan kerjaya Anti? Bila you menyanyi, masa dulu ni daripada dulu sampai sekarang, bila Anti kata tadi Anti nak mencari rezeki yang lebih, bila Anti menyanyi, pada permulaannya bila Anti dah struggle tu, Anti tak boleh nak pergi tu, frustration is there. Tapi Anti ni suka challenge. So bila Anti naik popular, Anti rasa macam this is fun. Aku pegang mic, orang suka, aku nyanyi-nyanyi, aku dapat bayaran yang lumayan. So jadi Anti suka. Tapi bila sampai tahap the peak, orang kata kan, Anti dah macam tak suka menyanyi show, tapi Anti suka music. Anti suka alunkan melodi tu, rakaman studio lah, secara umum. Sebab kenapa Anti suka? Sebab you see, kalau you susah hati kan, apa yang boleh buatkan you menitiskan air mata selain kalau you orang yang degil nak menangis? It's the music. Kalau you dapat alunan yang baik, kata-kata yang mencuit hati you, you akan menangis. Kalau you tengok lagu-lagu Anti not sing for me. Cuma lagu yang baru ni yang anak Anti buat ni, yang the latest Rintihan Pengorbanan itu adalah Anti. Tapi yang lain tu Anti nyanyi semua untuk orang. Sebab dulu kalau kita buat rakaman, kita nyanyi lagu ni untuk umum. Sebab orang tu yang nak beli, orang tu yang bercinta, orang tu yang gini. Tak ada. Tapi sekarang Anti akan buat lagu mengenai Anti. Itu yang buat Anti suka muzik ni. It's where you boleh menyentuh perasaan, boleh menyentuh hati orang tu. Sama ada after you sentuh tu, you sentuh dengan baik lah. Kalau you sentuh hati orang tu, you sentuh dengan jahat, tak boleh lah. Itu sajalah. Bagaimana penerimaan ibu bapa Anti dalam bidang yang Anti ceburi sekarang? Ibu bapa Anti, dia sentiasa menyokong Anti. Tak pernah. Bila Anti dah popular pun, my father is always proud dengan Anti. Walaupun my auntie, my father's side mula-mula pandang apa jadi penyanyi, you know. Tapi my father always sokong. Dia akan proud, dia kata. Towards the end, sampai my auntie pun cakap, we are proud of you. Because how you become that singer? Kalau you menjadi singer, siapa pun kan. Tapi kalau you susun dengan baik, you bentuk sebagai seorang penyanyi yang baik, mestilah kita bangga anak-anak you juga. Seorang penyanyi yang bagus. Sampai you, my father kalau tengok saya nyanyi, dia akan gelak tangan dia macam ni. Dia macam, sedap suara anakku. Something like that. Siapakah yang bertanggungjawab membawa diri Anti dalam bidang nyanyian? Bertanggungjawab tak ada. Anti sing drag myself in. Siapakah idola Anti dalam bidang nyanyian? Yang Anti pandang tinggi, Bidu Anita, Datuk Sharifah Aini. Anti cakap pun Anti sebut. Ya, betul. Dia membawa diri dia sebagai seorang penyanyi sampai ke akhir hayat dia. So I want to be like that.
Kalau kita tengok di luar macam celibacy, dia bawa diri dia celibacy sampai ke akhir hayat. So nanti nak bawa Daengku Intan itu, Daengku Intan hingga ke akhir hayat. Nanti tak nak bawa dulu Daengku Intan, sekarang macam tu dah mati dah dia kan. Nanti tak nak macam tu. Nanti nak dikenang sebagai kita pandang Datuk Bibanita Datuk Sharifah Aini. Kalau pelakon kita tengok Sarimah macam tu. Apakah yang mendorong Anti untuk terus bergiat dalam bidang nyanyian sampai hari ini? Like I said, Anti suka menyanyi. Anti suka menghiburkan orang, kawan-kawan Anti suka. Anti kalau dapat mic kan Anti nak menyanyi. Kalau kita pergi tengok orang semua dah macam ni kan, Anti akan nyanyi, make them happy. Itu sebab Anti suka muzik ini pun boleh buat Anti happy. Sebelum Anti masuk jadi artis di bawah sesebuah syarikat rakaman, Anti ada terlibat dengan sesi uji bakat? Ada, Anti pernah nak masuk bintang RTM. Anti pernah masuk uji bakat tapi tak lepas. Agaknya nervous ke apa, nyanyi suara punya ayam berkokok. So orang tak nak kan. Tak lepas. Tapi bila tak lepas tu, Anti berazam tau. Tak apa, tak dapat nanti aku cuba lagi, aku jadi bagus. Nanti macam tu, I make myself mesti jadi bagus. Sebab benda yang kadang-kadang yang fail ni tu memperbaiki you tau. You jangan rasa you fail, you tak best terus. Tak boleh. Siapa yang jadi juri waktu tu? Nanti ingat nama dia, tapi lelaki lah, juri-juri RTM. Waktu tu peringkat awal. Yang nama popular je, tapi nanti tak. Bila uji bakat tu dilakukan? Uji bakat tu tahun 70-an. Nanti rasa masa tu 70-an lah. Dan dekat mana uji bakat tu dilakukan? Nanti tak lepas. Peringkat pertama tu nanti kata suara menyayam kokok. Apa perasaan nanti waktu uji bakat tu? Nanti cakap, kenapa nanti tak menyanyi ya? So nanti kata mungkin suara aku, ada orang suara lagi baik pada aku. Tapi nanti cakap tak apa, satu hari nanti aku akan jadi seorang penyanyi. Waktu uji bakat tu ada tak artis lain terlibat juga? Tak ingat nanti. Mungkin lah dia dah popular sekarang. Tapi sebab masa uji bakat tu, dia tak ada uji bakat you dekat situ. Dia nyanyi macam American Idol macam tu. You sing, you fail, you out. Nanti tak duduk kat tengok sebab sedih lah kan. Apakah nama syarikat rakaman yang telah menawarkan kepada Anti untuk jadi artis naungan mereka? Anti pernah di Johor Bahru di mana Anti naik tu. Anti masa tu pernah audition dengan EMI. Atan masa tu tengok Anti nyanyi. Tapi waktu tu dia nak Anti solo, tapi Anti dengan band. So Anti ni, kita ni kan group, mana nak berpecah kan. So Anti tak nak. So bila Anti balik ke Kuala Lumpur, apabila Anti sudah bercerai, Anti cerita tu, masa tu masih bersuami. Anti dah bercerai, Anti dah solo. Terus Anti Omar Type yang bersama Atan audition Anti tu cari Anti dengan pandan. I don't know how he found me. Saya ingat lagi masa tu Ayai, penyanyi Ayai tahu kan? Yang menang TV. Ayai yang pertama. So Ayai ilusi, kumpulan ilusi. Dia datang sama Anti. I don't know how dia jumpa apa semua. Anti buat rakaman dengan Omri Record. Omri Record tu yang buat OMRY. Dia masa tu bersama Omar Type. Omar Type ni yang buat lagu Bila ku kenal ku renung gambar macam mana. Dia buat lagu tu. So dia yang ambil Anti. So kita buat album dengan dia lah. Daripada situlah titik permulaan Anti. Album yang kedua Atan. Omar Type tu legend dah, meninggal dah tu. Dia buat lagu semua sekarang. Boleh Anti ceritakan tentang album single yang pernah Anti keluarkan? Album single?
Ini baru pertama kali Anti buat single lagu Rintihan Pengorbanan ini, yang diciptakan oleh anak Anti. Itu lirik itu mengenai kita wanita yang akan menjadi ibu, yang kita harungi orang perempuan. Rintihan Pengorbanan, and it's all about me. I think kita ni perempuan semua sama je yang kita lalui, cuma ceritanya berbeza kan. Ada orang beranak operation, forceps, macam-macam. So tak, sama je. So di lagu tu, Rintihan Pengorbanan tu adalah pengorbanan kita wanita. Bagaimana lagu Anti waktu ketika dahulu dipromosikan? Oh, tak macam sekarang. Zaman nanti lain tau. Kita orang kena naik RTM tu, turun teksi tak boleh naik atas RTM kita kena jalan kaki. Kita kena jumpa all the DJs bagi tahu ni lagu kita. So kita kena buat persembahan di kompleks-kompleks. Satu Malaysia, di radio Satu Malaysia. Sekarang senang nak popularkan lagu. Dulu tak ada Spotify, dulu tak ada phone-phone ni. Nak kena keluar popular, magazine kena ambil gambar muka. Masa tu posing pun lihat lah macam-macam lah, macam ular pun ada ambil gambar kan. That's how you want to be popular. Lagu Rintihan Rindu tu mengisahkan apa? Lagu apa? Rintihan Rindu. Rintihan Pengorbanan. Sorry, Rintihan Pengorbanan. Rintihan Pengorbanan tu mengisahkan pengorbanan wanita. Dan it's about me lah. Apa yang Anti harungi, lalui. Orang kadang tengok kita senyum je, orang tak tahu kita dalam hati macam mana. Adakah lagu zaman dahulu mempunyai music video? Dulu when you release an album, you kena ada music video. Tak boleh tak ada, you kena ada. Sebab itu cost dulu tinggi. Music video dulu tak boleh buat sendiri-sendiri macam kita buat ni, kan? Macam sekarang ni you all nak rekod Anti buat music video, boleh nyanyi lagu kat sini penuh perasaan. Dulu tak boleh. Dulu ada special light, you have got special camera, you kena ada special editing after that. Rekod angle tu, angle ni. Satu lagu tu makan 2 hari, 3 hari kadang. Siapakah komposer yang Anti pernah bekerjasama waktu ketika dahulu? Anti pernah bekerja dengan Omar Taib, Surya Buti, ni JJ, Ramli Sarif, siapa lagi ya? Ramailah itu yang nama Anti ingat. Esatan, marah dia kan. Esatan. Bagaimana penerimaan masyarakat pada ketika itu bila Anti mula bernyanyi? Weh, zaman dulu lah. Zaman dulu kau ada tengok pakaian lain macam dia orang punya tegur tu. Kira dahsyat lah. Sekarang of course lah, sekarang ada ni kan direct. Macam dulu dia will send letter. Dia hantar surat, zaman Anti hantar surat. Kenapa begini, kenapa gitu lah. Zaman dulu. Tapi Anti so far tak ada kontroversi yang teruk lah. Anti ni you tengok biasalah daripada dulu sampai sekarang macam ni. Kalau you tengok YouTube, my dress, my itu sama-sama. Bagaimana untuk mengetahui bahawa album tersebut popular pada zaman Anti? Zaman tu kita tengok carta minggu ini, carta radio minggu ini. Lepas tu reporter semua cari you, nak ambil gambar muka you, front page, macam tu kan. Itu you tahu you popular lah. Lepas tu sales you naik, you akan dapat gold. Dulu nak dapat platinum susah, dapat gold tu pun kira dah dahsyat lah. Macam tu lah, macam Anti dapat gold kan, tu you tahu lah you punya album dah jual banyak lah. Bagaimana bayaran nyanyian yang Anti terima pada ketika itu? Anti bayaran masa tu tinggi. Memang tinggi. Kita kalau you talking about fanfare tak lah. Fanfare ada 700, 800, 1000, 2000 kan sampai. Tapi Anti punya concert, maksud Anti kalau Anti buat persembahan 45 minit, only me.
So at that time harga dia 20,000 ke bawah. Tak boleh 15,000 ke atas. Macam itulah. Tapi kita akan datang dengan band, kita akan datang. Tapi tak, sekarang ikut lagu. Macam kita dulu 45 minit tu tak kisah berapa lagu. Kalau sekarang dia kata berapa lagu. This the amount. Perbezaan dia lah. Okay, adakah Aunty pernah mengeluarkan album duet? Ada? Album tak ada. Tapi di album Aunty ada jemput. Macam Hell Army bersama Aunty di album yang kedua. Macam JJ di album yang keempat. Macam tu lah. Bagaimanakah Aunty mendapatkan keserasian dengan mereka? Aunty serasi ni, I don't judge orang tu. I jumpa you sekarang, itulah you. So bila you balik lah, I pun balik. Aunty punya tu. So I don't judge. Kau ni teruk lah macam ni, macam mana aku nak kerja dengan kau ni. Tak ada. Kalau ada pun Aunty simpan lah. Bohong lah, tak ada kan. Ada Aunty buat tak tahu je lah. Itu nasib lah kan, macam tu. Bagaimanakah penerimaan masyarakat terhadap lagu duet Aunty? Lagu tu disukai sampai sekarang. It's more than 20 years dah. Kita insan biasa. In fact lagu dengan Hell Army pula sekarang ni yang orang suka. Duet lagu tu. Padahal dulu tu lagu tu Aunty nak push susah. Penerimaan orang kan. Abang Hell Army dengan Dian Quintan susah. Tapi sekarang lagu tu pula orang suka. Lagu JJ tu memanglah. Pasal nampak muka Aunty je, so Aunty nyanyi lagu tu. Aunty pun cakap So ni kan Aunty berkongsi pengalaman ketika Aunty dalam bidang nyanyi kan? berkongsi Pengalaman ya. dengan siapa? Semua. Ya ke? I don't mind share. I don't mind kalau apa yang Aunty tahu, Aunty akan ikhlas. Kadang-kadang penyanyi macam anak-anak Aunty ke atau sesiapa, apa yang Aunty rasa you're good but you know how to control this, Aunty akan ajar. Aunty akan bagi apa yang Aunty tahu. Ikhlas daripada Aunty. Soal Aunty tak akan kedekut ilmu. Sini habis pukul 5. Bagaimana perkembangan kejayaan Aunty semasa pandemik COVID-19? Okey, kalau dulu kita COVID-19 kita tak boleh buat show kan. Tapi sekarang kan kita boleh nyanyi dekat IG. Tapi kita tengok orang tak berani buat. Sebenarnya sekarang orang baru pandai bagi rules lah, bagi tu lah, ni can do it at home. Tapi perkembangan Aunty sebenarnya banyak tolak show. Tolak show tu bukan Aunty sombong nak bayaran tinggi ke apa. Tapi Aunty tak suka kalau pergi show orang yang nak ambil Aunty tahu harga. For example, dia nak ambil penyanyi yang terkenal, sesiapalah kita mention, JJ ke Ramli ke, dia bagi dia punya harga. Saya nak ambil Dian Quintan nyanyi semua ni lah, saya nak bayar banyak ni. So nanti akan tolak tu. Because dia kena hargai kita punya. Kalau you beli ayam atau sayur tu dah ada harga kan, nanti you minta kurang. Tapi sekarang diorang, I have this much, take it or leave it. So kalau nanti tak terasa sangat lah. Kalau COVID tu nanti tak ada show ke apa tu, nanti tak ada rasa sangat. Sekurang-kurangnya kita tak lapar pun, kita boleh hidup kan. Sebab kita kena hargai seni sebenarnya. Kalau Aunty buat persembahan di majlis atau program, adakah terdapat poster yang perlu diamalkan ketika persembahan? Kalau sebelum persembahan sepatutnya kena ada poster. Tapi bukanlah poster yang you kena nampak khas poster ke apa, tak ada. Selalu kita kalau buat persembahan mesti ada poster. Itu kena ada. Tiba-tiba kan tahu nama je Dian Quintan, orang tak tahu. Kalau nampak gambar, dia buat apa mesti tanya. So poster is very important. Kalau selepas Aunty habis nyanyi, adakah Aunty dibenarkan pulang terus ataupun kena tunggu sampai majlis habis? Ya Allah, kalau lepas show kami akan sambil lawak sikit akan diperkosa dengan mengambil gambar bersama-sama peminat.
tarik sana, sini situ, sini situ, sini. So kadang-kadang dah letih kan, macam terpaksa juga aunty senyum. Macam tu. Itu bahasa kasar lah. Kan dia ajak, nak ambil gambar. Sampai ada yang rakan aunty, sama-sama aunty kan, sampai terkeluar suara, hey, kau ni berapa kali nak ambil gambar, bukan kau bagi orang lain dulu. Orang lain pula, kau je, dah. Sampai macam tu. Sometimes they will stand next to you. Every time kamera ambil, dia akan sama kat depan. Aduh. Aunty pernah jatuh ambil gambar lepas show. Dia bukan nak tolong angkat aunty, dia akan himpak aunty. Aduh. Dia masa tu zaman 80-an tu. Dia akan himpak aunty lagi. Ambil besok pagi tu biru-birat kaki. Sebab kita nyanyi kan. Dia tak percaya kan. Majlis apakah yang aunty rasa paling grand aunty pernah buat persembahan? Banyak lah yang nanti ke Brunei, nanti yang paling grand ke? Bukan rakaman persembahan. Majlis. Yang nanti paling suka masa nanti buat persembahan ramai-ramai dengan artis. Masa tu di PWTC. Actually itu macam rakaman lah. Dia orang rakamkan ramai masa tu, penampilan dia JJ lah dengan kumpulan Wings semua sekali. So kita akan buat satu persembahan, satu Ramli Sarip, seorang nyanyi. Itu kalau persembahan show. Tapi kalau TV, rakaman TV, aunty suka masa aunty buat dengan Lux. Remember sabun ketul Lux? Kita dulu jelita lah kononnya, dipilih lah artis-artis Lux. So aunty one of them, aunty suka show tu. Because masa tu yang buat itu suami Sharifah Aini, Ali Bakar. He's the best. Kalau buat concert, he's the best. Very simple, dan konsep dia semua aunty suka, is raw. Sekarang pun dia keluarkan balik di YouTube. Very nice. Bagaimana pemilihan baju untuk aunty waktu persembahan tu dilakukan? Okay, aunty satu perangai, aunty suka make up sendiri, aunty suka pilih baju sendiri. Jarang aunty orang pakaikan macam sekarang kan, macam pakai selimut pun aunty tengok ada. Jalan pakai basuh bunga pun ada. Maaf cakap pakai sekarang aunty tak faham. Suara dah bagus, nyanyian dah bagus, sekali datang macam tong sampah. Maaf cakap, I don't know where we going kan. Ada selimut pun ada. Tiba-tiba kita sana, itu bukan seni, itu apa, itu macam satu lawak tau. Tu zaman aunty suka. Cuma aunty ada buat dekat aunty buat Istana Budaya. Itu memang orang make up kan, orang pakaiankan aunty. Sebab itu kat situ aunty nampak berbeza lah pakaian aunty. Kalau aunty dengan JJ, Uncle JJ semua kita very simple. Kita takkan tahu bunga macam sebeban basuh atas kepala. So we don't do that. Apakah protokol yang harus aunty ikut kalau buat persembahan di majlis yang rasmi? Rasmi macam aunty, you kena jaga you punya appearance lah. Appearance you, apa yang you nak keluarkan, perkataan you. Kalau you buat konsert dekat luar, you are free, you bercakap macam mana. Tak boleh lah you cakap, wow, tepuk tangan semua bro. Tak boleh lah. Dekat dalam rasmi you kena cakap macam tu. You kena jaga tu lah. Selalunya sebelum aunty mula buat persembahan, aunty selalu buat apa? Aunty sebenarnya tak akan makan 3 jam sebelum aunty menyanyi. That's it. Itu je. Aunty kena cukup tidur, makan sebelum menyanyi 3 jam, kena kosong perut. Boleh tahu tak kenapa? Kenapa? Because suara ni, perut you tak boleh kosong, tak boleh penuh tau. You kena just nice perut ni. Dan tidur ni pula is your strength. Kalau you tak cukup tidur, you tak ada kekuatan, you akan mengah cepat. So sebelum aunty buat persembahan, aunty mesti kena ada teh panas dengan honey, lemon. Teh-o, tahu honey, tahu lemon. Itu yang betul, yang paling baik. Kalau tak ada tu, aunty akan makan honey saja. Itu saja. Kalau untuk persiapan, adakah aunty mempunyai pembantu?
Ada. Kita kena ada pembantu tu. Tidak tergolek nanti kan. Kena ada pembantu yang nak sedia itu baju, nak tarik apa semua. Jadi sekarang ni siapa nak pembantu, dah tak popular lagi kan yang Kuantan tu. Anak ni lah pembantu. Nanti ramai ada. Bila kita sampai masa tu, we got to have. Kalau macam simple-simple ni tak payah. Nanti ada nanti punya team DKI. Sini kita studio team tu. Kalau nanti buat persembahan ramai. Tapi nanti selalu ambil macam you all lah. I like to work. Mana yang suka music kan, I like to work with her. More kreatif and cepat. Boleh tak Aunty kongsikan teknik nyanyian? Teknik nyanyian. Sebenarnya teknik nyanyian ni terbaiknya lah. Sebab kita ni ada kunci suara di belakang tekak, di bawah lidah, di semua ada. Tapi the best is kalau you nak menyanyi ni, ada nanti nak cakap tadi, terlupa. Bukan kedekut nanti share. Teknik nyanyi ni you kena tahan di perut. Kalau boleh pandai curi nafas di hidung. Siapa penyanyi kat sini? Bila you nak bercakap atau menyanyi, you kena you lepas di sini, simpan kat perut ni. Simpan kat perut. Lepas tu you boleh keluarkan suara, tengokkan feel yang you nak bawa, sama ada you keluarkan di tekak ataupun di hidung. Dia pakai semua tu. Teknik-teknik dia. Kalau siapa jadi penyanyi, jumpa nanti. Apa cara Aunty nak mengatasi gugup semasa menyanyi? Gugup? Oh, gugup, takut. Kalau you tak takut, you bukan penyanyi. In anything you do, bila you rasa gugup, you care, you nak give the best. Kalau you rasa macam santai nyanyi, bermakna you tak akan bagi your best. So mengatasi gugup tu, Aunty sebenarnya suka when you gugup. That means you care. You gugup, you care. You want to give, aku kena buat bagus lah, macam mana ni kan, to be the best. Kalau kita naik macam biasa, tengok orang, alah nyanyi. It's not. Apakah cara Aunty nak naikkan keyakinan dalam menyanyi? Keyakinan, you have to be positive all the time. Not only singing. Kan? You got to be, keyakinan tu ada dah pada diri you. You kena yakin in everything you do. Kalau dari segi teknik nyanyian, adakah Aunty punya inspirasi? Teknik nyanyian nanti, inspirasi nanti ikut lirik lah, lirik yang kita bawa tu lah. Sekiranya lagu tu happy, kan takkan kita nyanyi menangis. Bila lagu tu sedih, kita nak nyanyi gelak. Saya nanti ada tengok penyanyi yang nyanyi lagu sedih pun muka senyum je. Itu bukan menyanyi tu, tak tahu apa. Ada penyanyi yang popular betul-betul sampai sekarang. Bila dia menyanyi lagu perasaan, dia tetap senyum, muka seksi tu, tak faham. So kita kena bawa lagu tu dengan baik. Okay, yang ini berkenaan dengan peminat Aunty. Apakah persepsi Aunty terhadap peminat Aunty? Aunty sayang dengan peminat Aunty semua. Walaupun kadang peminat itu macam ada gila sikit, tapi Aunty sayang dengan dia. Yang ini yang cakap gila ni Aunty kenal lah. Kan dia orang suka, tapi kadang Aunty rasa macam betul-betul gila. Tapi Aunty sayang dengan semua peminat Aunty. Selagi dia orang tidak mengkurang, apa orang kata, biadab, Aunty sayang dia. I always entertain my peminat. Waktu Aunty menyanyi, reaksi audience yang paling digemari oleh Aunty? Reaksi audience, Aunty suka kacau my audience tau. Aunty punya persembahan, Aunty akan kacau Aunty punya penonton. Ada yang kadang-kadang kita menyanyi kan, menyanyi dia tengok Aunty sampai dia, so Aunty akan kacau dia orang. That's me. So ada pula yang tak suka dengan Aunty. Ni tengok ni audience tapi dia tak minat Aunty, muka masam. Aunty akan tanya tu, Aunty nampak atas stage tu, Aunty akan attack lawan yang tak suka tu. I can make laugh until maybe he say something about me ke apa, something like that. When you give me the stage is mine. Macam tu. Boleh Aunty kongsikan personality sebagai penyanyi yang Aunty bawakan kepada orang ramai? Personality kita. Ya. Aunty tak ada lah.
Aunty ni adalah aunty. You see me like this, I'm at home also like this. I sing anybody, I'm like this. Aunty tak ada kat sini makan sudu macam ni, tak ada. Kalau you see me makan macam tu, at home also I'm like that. Macam tu. Aunty ada prinsip tak untuk menjadi seorang penyanyi? Prinsip untuk menjadi seorang penyanyi. Macam mana aunty dah penyanyi ya? Sebagai seorang penyanyi, prinsip aunty. Yeah. You got to be humble. Itu prinsip yang terbaik. Tak ada siapa yang rendah daripada you, tak ada siapa. You got to be humble. Everybody is the same. Give your best. Adakah Aunty pernah berhadapan dengan artis yang mempunyai personality yang tidak berkualiti? Aduh, tapi kita tak bolehlah rendahkan dia kan. Kita cuma tengok dia nyanyi tu kita macam tu je lah. Tapi kita kalau boleh kita bantulah kan. Ada kadang-kadang penuh perasaan tapi dia pergi ke sungai mana, bukit, laut kan, kita tengok. Tapi nanti kita senyum je. Because dia ingin menjadi penyanyi. Masa dia nyanyi tu dia tak rasa dia pergi entah mana. Kita takkan nak teruk tak boleh lah. Menurut Aunty, personality yang bagaimanakah harus dipraktikkan oleh seseorang penyanyi? Personality macam mana yang harus dibawa? Aunty still cakap, orang seni artis ni satu contoh. Kalau dia tunjuk contoh yang buruk, pengikut dia akan jadi yang buruk. Kalau dia tunjuk contoh yang baik, pengikut dia akan buat yang baik. Jadi kita nanti ambil contoh personality mesti yang baik. Sebab kita nak yang macam tu, kita nak masyarakat yang macam tu. Waktu zaman kegemilangan Aunty, adakah Aunty Nanti masih gemilang lagi. Adakah Aunty pernah dikaitkan dengan kontroversi? Banyak. Malu kalau nak cerita kontroversi tu. Banyak. Kan, dulu-dulu lagi dahsyat. Keluar paper tak tertulis. Orang kata, Dan Quintan disimpan oleh VIP. Pernah. Aunty cakap, gila Aunty melawan. Cakap tak adalah aku. Keluar lain tajuk dia. Saya bukan sundal. Dan Quintan. Saya kata, bila masa saya cakap saya bukan sundal? Tapi Aunty kata, deny. Dia hold the title. Macam tu. Tapi Aunty pula, satu perangai yang Aunty akan cari dari reporter. Aunty tak, aku susun kau ni, tak ada. So we discuss in a good manner. So lepas after that, kalau you go back your mother ke or your grandmother yang bersama Aunty, dia tengok Aunty punya kontroversi tu, tak mana teruk lah. Ada tu tetap ada. They come and disturb my mother, they come and ada. So apa pandangan ahli keluarga Aunty waktu tu? Bila dapat kontroversi yang baik, yang buruk, dia orang kenal Aunty. My mother, my sister, they know me. So dia tahu benda tu tak betul. Adalah my mother menangis bila dapat terbukti yang ada dulu Aunty dapat fitnah. Dia kata Aunty turun hotel, naik hotel bersama VIP. Kan dulu artis-artis dulu-dulu lah. Now tak ada dah, dulu macam tu. So they will call my mother. Dia dapat number buat prank. Call my mother will cry. So I explain, mother tak buat macam tu. Takkan buat macam tu. Satu hari tu orang tukar Aunty dekat rumah. Kat rumah pula main teruk dengan kawan-kawan. Orang ni call. So my mother jawab dengan baik. Tak apalah, biarlah itu suka dia lah. Dia menggatal dia macam tu lah. My mother cakap, letak siapa mak? Itulah orang yang kata kau macam tu. So terbukti tak? Ada macam tu banyak. Siapa yang sentiasa bersama Aunty waktu diberi hujan begitu? I always cry my mother. Mother lah tempat Aunty mengadu buruk baik seronok. Kalau Aunty pergi show Sabah Sarawak jauh-jauh ke, Aunty akan bawa my mother. Brunei ke, luar daripada KL, Aunty akan bawa sesiapa, mak atau kakak. Kau Kelantan dulu, zaman-zaman Aunty kalau pergi Kelantan tu jauh sangat lah. Naik bus ke, naik flight kan. Tu mak, kakak akan ikut. Aunty tak akan pergi seorang. Aunty takut fitnah. Hingga sekarang Aunty takkan pergi seorang. Aunty buat ceramah ke, talk ke, Aunty akan datang bersama suami atau anak-anak Aunty will never go alone. Because sometimes
tak ada saksi bersama you benda akan buruk. Sebab you ni orang, macam orang nak kata aunty, kau tahu tak Dan Quintan tu gini. Dia boleh buat cerita semua orang kenal Dan Quintan. You Dan Quintan macam tu, padahal tak ada pun. Benda macam tu boleh berlaku. Aunty ada tak kenangan manis yang paling aunty ingat daripada dulu sampai sekarang? Jadi seorang penyanyi. Actually dua. Satu my mother, aunty dengan mak aunty kami pergi ke Sarawak. Bila pergi Sarawak, sampai saja airport, kita naik lagi satu kecil punya flight ke tempat lain. So kapal terbang tu akan bergoyang semua kan. So waktu tu saya bawa mak aunty punya rasa macam inilah dunia aku dah mati kat sini. So aunty akan gelak segelak-gelaknya. Dan aunty juga ada bersama dengan kenangan bersama Nasir Wahab, Datuk Nasir Wahab yang dah meninggal tu. Masa pertama kali aunty buat show dengan Sarawak, dalam flight tu dia cakap dengan aunty, macam mana kalau kita jatuh sekarang ni, kapal terbang terhempas. Dia kata Nasir nak sangat, dia kata kita terhempas duduk kat bawah tu, kita jadi macam adventure. So aunty tak bercakap dengan dia agak 2-3 jam, aunty marah dengan dia. Sebab dia cakap itu, dia gelakkan aunty. So itu satu kenangan manis. Lagi satu bersama suami lah. Aunty masa tu berkawan. Sebab aunty ada kadang-kadang pergi jauh, aunty tak boleh ada orang bawa kereta. Aunty akan pergi dengan mak aunty, uncle akan bawa lah. Aunty bayar lah at that time, I pay you, drive. So kami pergi ke Kuantan bersama mak aunty semua. Dia bawa dia dengan kawan dia, teman kan. Sampai di sana aunty buat show dengan masa tu Kilang tu semua perempuan. Show semua perempuan, organize perempuan. Dia 2 orang je lelaki. So masa tu aunty bukan boyfriend lagi dengan dia lah, kawan biasa lah. Sekali aunty menyanyi, orang tak tengok aunty, orang semua tengok dia. Tahu, all the girls macam aunty on stage kan. So dia duduk dengan mak aunty semua. So orang semua, siapa penat nyanyi? Siapa tengok apa tu, aunty marah dia. Aunty jegil macam tu. Tapi masa tu kita tak ada apa-apa lagi. Aunty cakap, so dia macam tersenyum, termalu, tak boleh nak buat apa. Itulah kisah kenangan. Tak sangka yang orang tu menjadi suami. Boleh tak aunty kongsikan apa sumbangan aunty dalam industri? Dalam nyanyian, sebenarnya aunty tak tahu apa yang aunty sumbangkan. Kadang-kadang orang panggil aunty nyanyi, I will sing for free, untuk kebaikan, bantuan apa-apa dalam kesusahan, untuk cari itu. Tapi aunty tak suka kalau orang buat macam satu NGO panggil aunty nyanyi, the benefit for them. Aku boleh panggil Dan Quintan, ini aku nyanyi macam ini. So dia dapat benefit untuk dia. Maybe dia nak pangkat kemudian hari ke. Ada banyak. Dia nak datuk atau nama dia naik, dia buat kewajikan. Dia gunakan, aunty tak suka. Sebab itu aunty kata, kalau nak kata pengorbanan aunty banyak nyanyi free, aunty banyak pergi turun padang bersama, aunty ikhlas. That's what I do a lot. Kadang-kadang government need me to do ke apa, aunty pergi. Aunty akan pergi for free, karena aunty tak ada charge. Kalau aunty perlu bayar, you bayar. Pengorbanan aunty yang aunty rasa aunty bantu banyak lah, tak nak kira lah. Yang tu aunty tak ingat. Aunty tolong orang, aunty tak pernah nak ingat. I don't care. As long I do good, I feel good. You do good, I feel good. Apa yang mendorong aunty untuk lakukan sumbangan dan pengorbanan? Sebab aunty bukan datang daripada orang senang. Aunty tengok masalah kadang-kadang. Kita bukan dilahirkan sebagai pencuri, kita bukan dilahirkan sebagai orang yang bertangkap. Family kita bukan dilahirkan jadi penjahat. Nanti banyak dua person family bantu apa-apa. Nanti banyak begitu.